Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah masih sayangkan kita dan Allah masih pilih kita untuk mengenal Allah. Allah masih memilih kita untuk mengenal Dia. Inilah sebenarnya yang kita nak bawa apabila kita balik bertemu Allah. Sebab itu soalan yang pertama di dalam kubur besok yang ditanya oleh malaikat, siapa Tuhan kamu? Kenapa soalan itu yang pertama? Sebab masa alam roh dulu kita kenal dah. Bila Allah tanya ke kita, adakah aku Tuhan kamu? Kita kata ya. Qalu bala syahidna. Maka Allah menzahirkan kita ke alam dunia, alam yang penuh dengan tipu daya, alam yang penuh dengan fitnah. Lalu Allah sebut dunia ini atau alam dipanggil alam permainan. Kita pun galik duk main. Main dengan umur, main dengan sihat, main dengan kenikmatan, main dengan kawan-kawan, main dengan makan minum, main dengan banyak perkara. Jadi orang yang selamat iaitu orang yang mengekalkan makrifah ia semasa di alam roh dulu. Itu selamat. Tapi bila makrifah ia mula bercampur, sebab ia ralik tadi. Bila ia ralik tadi, tiba-tiba dia mati. Maka ditanya oleh malaikat, siapa Tuhan kamu? Ingat lagi tak? Seolah-olah nak tanya kita, siapa Tuhan kamu? Mu ingat lagi ke tak? Kalau kita ingat lagi bahawa Allah itu Tuhan kita, semacam mana kita di alam roh dulu, adakah aku Tuhan kamu? Terus kita jawab, tidak ada teragak-agak. Qalu bala syahidna. Maka lepaslah kita. Tapi kalau kita teragak-agak, tak boleh jawab. Sebab apa tak boleh jawab? Sebab kita lupa. Sebab apa lupa? Sebab masa hidup kita, kita tak ingat dia. Kita ingat benda lain. Kita ingat ke dunia, kita ingat ke makhluk, kita ingat ke keinginan nafsu dan sebagainya. Maka lalu kita lupa siapa Tuhan kita. Sebab itu yang Allah sebut kepada kita dalam Al-Quran, mu kalau ingat aku ingat kamu. Mu ingat aku ingat kamu. Tapi kalau mu lupa aku lupa kamu. Dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila dah semayang, mu ambillah nikmat yang ada apa dalam muka bumi, ambil. Aku tak kisah. Mu nak ambil benda, mu ambil, mu buat perkara yang tak melanggar syarak.
Tapi Allah pesan ke kita, wadhkurullaha katsira. Musibuk ambil nikmat yang aku jadikan dalam dunia ni, mu jangan lupa aku. Mu ingat aku banyak-banyak. Ada. Kalau mu ingat aku banyak-banyak, la'allakum tuflihun, mu berjaya dunia akhirat. Barulah betul apa yang kita minta dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dunia kita baik, Allah wi kepada kita rumah yang besar, rumah ni berkat. Allah wi kepada kita harta yang banyak, harta ni berkat. Allah wi kepada kita isteri dan anak-anak yang banyak, anak-anak dan isteri ni barakah. Anak ini sejuk mata hati kita, isteri ini sejuk mata hati kita. Maka ketika itu perkara yang Allah kurniakan kepada kita jadi baik, hak dunia pun baik. Bila dunia itu jadi baik, maka akhirat juga jadi baik. Hak jadi masalah bila dunia kita tak baik. Macam mana dunia yang baik? Apabila dunia itu kita boleh bawa kepada ingat Allah. Ada rumah boleh ingat Allah, sampai Nabi kata la taj'alu buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti mana kubur. Di kubur orang nak semayang, di kubur orang nak meratik, di kubur orang nak semayang malam. Tak ada jumpa di kubur orang semayang malam. Lari kita tuan-tuan. La taj'alu buyutakum kal qabri. Maka jadikan rumah kamu seperti masjid. Dalam tu dengar orang baca Quran. Tuan-tuan, apa hikmah bangun malam? Hikmah bangun malam iaitu pada waktu itulah waktu akal kita tak ingat benda lain. Waktu bangun malam 3:30, 4:30, akal kita belum lagi berfikir. Duk fikir benda apa lagi? Jadi waktu tu akal kita kosong. Maka bila akal kita kosong, kita bawa isi bersama Allah. Itu bila kita bangun malam, kita zikir, kita rasa. Kita semayang, kita rasa. Sebab apa? Masa tu akal kita kosong. Hak benda yang pertama yang kita isi itulah hak yang kita fikir. Ini hikmahnya ketika itu apabila seseorang ini bangun malam. Itu bila kita zikir waktu tengah malam, kita rasa. Kita tasbih Maha Suci mu ya Allah, rasa. Itu waktu kita tasbih kena ada rasa. Subhanallah, Maha Suci-Mu ya Allah. Mu jadikan aku ni sempurna, Masya Allah. Tahmid pula, Alhamdulillah, syukur ya Allah, Mu masih hidupkan aku lagi. Aku boleh dapat nikmat salat, aku boleh dapat nikmat meratib, aku boleh dapat nikmat zikir, itu, ini dan sebagainya. Bila kita boleh rasa, itulah yang kita bertakbir kepada Allah. Barulah kita rasa kebesaran Allah. Tapi kalau hidup ini kita tak rasa, ketika itu jadi gelisah, jadi resah. Sebab kita tak rasa. Sebab itu Masya Allah, Allah sebut dalam Quran, orang yang berzikir itu hatinya tenang. Sebab dia bersama yang maha tenang. Allah itu maha tenang. Bila kita bersama dengan orang yang tidak ada masalah, kita tak ada masalah. Mana? Kita sayang dengan sayang kita ni, dia tak ada masalah dalam hidup, tak ada masalah.
Jadi kita duduk dengan dia, kita jadi tak ada masalah. Aku duduk dengan mu tenang. Apa mu tak ada masalah ni? Macam mana mu boleh sampai tak ada masalah? Ada? Kita duduk dengan saing kita hak bermasalah, masalah saja. Dak tukar mutu ke? Dia cerita dah masalah dia. Bukan mu seorang yang pening, aku sekali pening kata. Jadi bila kita berada di satu perkara yang bermasalah, kita akan jadi masalah. Tapi kita bersama dengan yang tidak ada masalah, maka kita juga akan tenang. Siapa yang tidak ada masalah? Allahu. Dunia masalah, manusia masalah, nafsu masalah, syaitan masalah. Tapi hak tidak ada masalah Allah. Aku bagi mu hidup 70 tahun, mu buatlah jahat dengan aku, tak ada masalah. Tapi ingat bila mu balik, tempat mu di neraka aku. Aku beri mu umur 60 tahun, 80 tahun, lalu mu buat amal saleh, mu gunakan umur yang aku kurniakan kepada mu berbuat baik. Dok kurang sekerabuk pun kebesaran aku. Tapi tempatmu esok di syurga aku. Maka kita buat benda semua ni kerana kita menuntut rahmat Allah. Kita nak rahmat dia. Sebab apa nak rahmat? Sebab tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kuliah saya cerita dunia ni dah ada di hujung-hujung. Mana pula hujung Ustaz? Bila bumi Madinah, bumi Taif mula tumbuh rumput yang hijau. Bumi Madinah tumbuh rumput dah tuan-tuan. Nak jadi serupa Bangga Peradung lah. Besok kalau jadi hijau belaka dok cang, dok kenal kita. Ni Bangga Peradung ke Madinah ni? Sama. Nabi kata apabila padang pasir yang tandus itu, yang hangat itu, yang kering itu mula subur, mula tumbuh pohon-pohon yang hijau, air mula banyak, Nabi kata kiamat nak dekat. Allah dia sayang kepada kita, lalu ia bagi tanda, ia khabar ke kita ni gini, aku nak musnah dah dunia ni. Aku bagi tanda, aku bagi alamat. Tapi mu dah ambil apa-apa pengajaran daripada apa yang aku hantarkan tanda tersebut. Ni yang Allah sebut dalam At-Takatsur ni. Alhaakumut takatsur. Cilakalah orang yang sibuk cari himpun kemuliaan, keduniaan, harta benda, hatta zurtumul maqabir, sampai saat ia nak mati dah, ia tak sedar yang dia nak mati. Ia tak sedar yang malaikat dah mula nak dekat dah nak ambil nyawa dia. Dia tak sedar. Sebab apa tak sedar? Sebab dunia ni manis tuan-tuan. Dunia ni manis, dia buat kita ralik. Manis dunia ni. Ada tak tuan-tuan? Manis dunia ni. Galik 60 tahun dah. 60 tahun kita balik. Ada. Sebab dunia ni bila kita buat kerja dunia, dia rasa sekejap. Tapi akhirat ini bila kita buat kerja akhirat, ia rasa lama.
Dan kita jenera 2-3 kali tuan-tuan. Khutbah lama mana tuan-tuan khutbah? Dah lama khutbah 25 minit. Dan kita tidur 3 kali. 3 kali tidur. Puah rasa. Asal lama telah jok khatib ni. Khatib ni lama je. Allah, berapa lama je khatib ni? Berhenti lah. Puah rasa tidur. Sebab apa? Pekerjaan akhirat itu dia rasa lama. Iyalah tu. Sebab kita duduk di akhirat, khalidina fiha abada. Dia lama akhirat. Lama. Sebab ia kekal. Jadi benda kekal ni benda lah lama. Benda hak binasa ni benda hak sekejap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung matan kedua. Mukadimah lama ni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasy syahwatil khafiyah. Maksudnya keinginanmu untuk bertajrid. Tajrid ni apa tuan-tuan? Tajrid ni iaitu satu golongan yang Allah telah istimewakan orang ini dengan tidak payah usaha ikhtiar. Ia tak duduk lah tempat tu. Nanti saya bincang dengan tuan-tuan bagi faham. Sedangkan Allah masih menetapkan engkau pada golongan orang yang perlu berusaha. Adalah sebahagian daripada syahwat yang tersembunyi. Kita ni Allah tak pindahkan kita lagi, tapi kita teringin nak duduk tempat tu. Ya. Kita ni bila baca kisah wali-wali teringin nak jadi wali. Wahai kita bukan wali, kita wali nikah. Kita bukan wali Allah, tapi sebab baca kisah wali-wali ni rasa rasa seronok kata. Rasa nak kita ni orang yang duduk pada makam usaha. Usaha lagi. Ada orang yang Allah letak pada makam yang tidak payah usaha. Kenapa Allah letak situ? Sebab hatinya dah sesat. Ada pun tak ada benda, tak ada pun tak ada benda. Kita tak boleh. Sebab hati kita masih lagi bergantung, berharap pada benda. Seperti mana siapa? Bayi yang kecil. Dia tak payah usaha. Nak makan, nangis dia. Tahu dah, mak dia kata lapar budak ni. Nak berak, berak dah. Nangis, kerja dia nangis saja. Ginilah orang tajrid, orang yang telah Allah pindahkan, tidak sibukkan daripada perkara asbab, perkara usaha ikhtiar, perkara keduniaan. Sebab Allah dah naik ke tempat dia. Kerja apa tuan-tuan? Nangis saja. Ia makan pun tak kisah, tak makan pun tak kisah. Nah, ada. Kita tak boleh. Kita kalau tak makan, belajar, geger kita. Berapa lambat asok ini ke? Kita ada. Sebab kita jenis bukan jenis wali, kita jenis kuali. Jadi tak sama lah. Maka ikut saja tempat kita. Kita kenal diri kita. Kita tahu siapa diri kita. Selagi Allah tetapkan diri kita supaya usaha dan ikhtiar, usaha, kerja, berniaga dan sebagainya. Satu hari tuan-tuan, ada satu orang budak muda. Dia ni kerja sebagai seorang polis di Singapura.
Dia semata-mata dia datang jumpa saya tuan-tuan di madrasah. Dia kata, ustaz ada tak? Kebetulan saya ada di madrasah, saya tak keluar mana. Kita marilah jumpa. Dia kata, ustaz, gini dia kata, dia dah habis cakap lagi. Dia kata, saya potong terus, jangan berhenti kerja. Kerana apa yang kamu rasa tu nafsu. Kalau Allah dah tentukan atas kamu, perkara yang kamu buat semua mudah. Sebab ada orang yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Makkah dulu, Madinah, tuan-tuan masuk je Masjid Nabi, ada satu tempat tinggi. Perasan tak? Kalau dulu awal 90 lebih, ada satu macam dia tempat tinggi sebelum daripada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Raudah. Situ orang panggil tempat Ahlus Sufi. Ahlus Sufa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jenis ni orang jenis sahabat yang beribadah saja. Ada golongan-golongan itu, ada sahabat yang berniaga, ada sahabat macam-macam. Maka Masya Allah, saya khabar dengan dia, jangan berhenti kerja. Sampai bila ustaz? Sampai Allah tentukan kita berhenti kerja. Bila ustaz? Tak tahu lah, sebab saya bukan Allah Ta'ala. Tanya ke kita pula. Buat kadang-kadang kita ni dalam kerja agama juga adanya nafsu. Jangan main-main tuan-tuan. Syaitan ini dia dulu beribadah daripada kita. Syaitan ini dulu makrifah daripada kita. Syaitan ini dulu duduk dalam syurga daripada kita. Jadi macam mana ustaz? Belajar, kemudian beramal. Kita tak peduli benda lain. Sampai satu masa pandai Allah nak meletakkan kita di mana. Jangan fikir yakni siapa yang Allah menetapkannya supaya berusaha tetapi ia hendak keluar daripadanya kerana ingin bertajrid, maka perbuatan itu merupakan syahwat yang tersembunyi. Dia masih lagi duduk jalan usaha ikhtiar, tapi dia nak bersendiri, tak boleh. Saya pernah dulu tuan-tuan, zaman muda saya lah, ketika itu umur saya lebih kurang dalam 28, tak silap saya lah. Saya pun cakap dengan rumah saya kata saya rasa bosan nak mengajar. Bosan dah dengan manusia ni. Pergi sini cerita orang, pergi sini cerita orang, bosan. Saya kata, saya khabar bosan. Lalu saya pun niat nanti, saya kata nak berhenti ngajar, saya nak duduk di rumah. Ada satu petang saya buka kitab Tanwirul Qulub fil Isqati Tadbihat, saya ngajar di Al-Hikmah pada Midin. Saya buka-buka, terus saya baca, jika ditakdirkan kamu, dia kata, ya, jika ditadbirkan kamu oleh Allah di dalam ilmu iaitu mengajar, maka janganlah kamu mengikut tadbirmu sendiri. Saya pun menangis, tuan. Saya kata aku dah ikut nafsu aku. Kita rasa baik dah, tetapi apa yang telah diaturkan oleh Allah kita tak tahu, ikut.
Saya cakap dengan zaujah saya, orang rumah saya kata umur saya 40, saya tak nak keluar dah rumah, saya tak nak keluar madrasah, saya nak ngajar di madrasah saja. Buka kitab lepas satu-satu, ngajar di madrasah saja. Dah jadi juga tuan-tuan. Lagi umur 40, lagi kerap saya keluar madrasah. Sehingga kan saya duduk madrasah pun kalau sebulan lebih kurang 4 hari 5 hari gitu kan. Kita nak, tapi Allah tak tanda. Maka bila tidak sepakat dengan kehendak Allah, maka kita jadi penatlah tuan-tuan, jadi lelah lah, sebab kita ikut kehendak nafsu kita sendiri. Ikut. Itu yang saya khabar kadang-kadang. Kita kahwin, Allah tak berkehendak nak beri kita anak. Jangan fikir. Jangan fikir. Jangan kita fikir buat apa tak boleh anak lagi, buat apa tak boleh anak. Jangan fikir. Usaha ikhtiar. Itu. Usaha kat mana? Ada kira malah jemaah, malah Khamis, malah Senin, malah Rabu, usaha belaka tidak malah. Ada. Jadi hakwi anak ni siapa dia? Bukan kita. Sebab di dalam tauhid usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Yang memberi bekas, yang menjayakan, menajahkan Allah. Jadi buat usaha meniaga. Meniaga, Masya Allah. Sebab Allah itu maha mengetahui. Allah itu tahu tentang diri kita tuan-tuan. Jangan risau, jangan risau. Ia dianggap syahwat kerana tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah padanya, dan kehendaknya menyalahi demikian itu. Ini pentingnya orang yang redha dengan hukum Allah. Jangan tanya dah jalan-jalan jatuh. Jangan fikir dah sebab dah jatuh. Syariatnya sebelum jatuh kena ikhtiar. Tak? Dah jatuh, tak payah fikir. Kita berjalan, syariatnya kena berhati-hati jalan. Jalan berhati-hati, ada lubang, ikut jalan lain. Dah jatuh dah. Bila dah jatuh, tak payah fikir. Redha dengan hukum Allah. Tak susah tu tak? Bapa mati kita boleh. Itu saya ngajar di Pulau Pinang. Saya kata dengan orang Pulau Pinang, buat apa mati kita boleh terima yang tu takdir Allah. Hilang mutu kita tak boleh terima. Bab hidup, bab mati kita terima. Yang tu qada dan qadar Allah. Hilang utuh tuan-tuan, tak boleh terima. Yang tu qada dan qadar hilang utuh pun qada qadar Allah. Boleh mutu pun qada dan qadar sama juga dengan matinya. Sama juga dengan matinya. Mati pun ketentuan Allah, boleh mutu, hilang mutu juga ketentuan Allah. Sehat ketentuan Allah, sakit juga ketentuan Allah. Mudah tuan-tuan. Kalau boleh duduk situ, boleh terima ke situ, mudah hidup. Mudah hidup, ya. Mudah tuan-tuan. Sebab kita percaya dah kepada Allah. Percaya dah. Baik. Saya cuba belaka tuan-tuan. Saya pernah letak duit dalam masjid tepi dinding tuan-tuan, 300. Itu saya keluar. Tapi kalau kerja tu gila lah, tuan-tuan jangan ikut. Saya letak 300, saya kata apa qada Allah atas saya.
Nak jadi rezeki saya ada, saya mari pula sejam lagi. Kalau nak jadi rezeki saya, memang tak ada rezeki saya. Saya mikir pitih hak 300. Saya keluar. Pergi dalam masa sejam saya balik pula. Ada lagi tuan-tuan 300. Memang jadi rezeki kita. Tapi kalau tak jadi rezeki kita, kalah kat ni hilang lah. Sebab telah ada dalam ketentuan Allah. Maka apa yang ada pada kita, yakin dengan yakin saja lah tuan-tuan. Mudah lah. Bila yakin hati tenang. Tuan-tuan jangan buat itu. Salah tu. Segi syariatnya salah, tapi segi mujahadahnya ulama-ulama tasawuf dia banyak buat benda tu. Dari segi mujahadah, segi syariat dia salah. Sebab wajib kita usaha dan ikhtiar. Saya buat tu atas diri saya, tuan-tuan jangan ikut pula. Mari sejik, mari dengan motor, letak kunci motor di motor. Oh tawakal kata. Tu bodoh. Tubik sejik hilang motor. Ustaz ajar gitu, kata nak hilang-hilang, tak hilang tak. Oh hilang sungguh. Duduk tempat kita, Masya Allah. Maka sampai saja masjid, kunci belaka. Ambil kunci spoket, kunci belaka. Kita makam kita, tawakal kita 30%. Maka tawakal 30%, kunci belaka. Kunci, ambil kunci, spoket kunci. Awak mari rantai haksa tu, rantai belakang, tayar depan, tayar belakang. Nak bagi yakin, dok hilang. Naik pula tawakal kita 60%. Kunci handal. Naik pula 90%. Ambil kunci saja. Tak? Tak ada kan? Alhamdulillah. Payah nak yakin tuan-tuan. Nak yakin ni susah. Sebab yakin ini anugerah daripada Allah. Kena minta dengan Allah. Kena minta dengan Allah. Kena kenal dia. Bila kita kenal siapa Allah, maka tak kali itu kita yakin dengan Allah. Ia dianggap tersembunyi kerana pada zahirnya ia hendak keluar daripada nafsu. Hal yang demikian memang dikehendaki Allah Ta'ala, tetapi menurut keredaan Allah. Memang Allah tak bagi kita, suruh kita jangan lalai. Tetapi kita buatlah satu perkara yang mengikut keredaan Allah, jangan mengikut akan kehendak nafsu. Itu guru saya, dia ajar saya tuan-tuan. Guru saya ni tuan-tuan, Masya Allah, dia bagi saya zikir tuan-tuan dulu, satu zikir saja selawat. Tak banyak. Dia kata mu beramal, mu buat setiap hari 100. Saya pun tuan-tuan 100, tuan-tuan banyak mana selawat. Sikit lah. Sikit sangat. 10 minit habis lah. Saya pun buat lebih lah. Saya buat 200, 300. Satu hari saya jumpa guru saya. Dia kata apa? Allah amat menyayangi hambanya yang patuh dan taat kepada dia. Saya baru teringat. Saya langgar kata dia, dia suruh buat 100, saya buat 400. Makna hak 300 lagi kehendak nafsu saya. Sampai macam tu tuan-tuan, ulama ini dia menjaga adab di dalam beramal. Padahal lagi banyak, lagi bagus. Tetapi sebab kita melanggar akan adab ni tadi, Allah tak kira mu buat banyak ke tak, tapi Allah nak kamu istiqamah. Masa kita berasa nak buat banyak, hari ni 400. Kemudian tunggu pula 4 bulan kita tak buat.
Malam ni kuat tuan-tuan, semayang tahajud 8 rakaat, witir 11 rakaat. Iman naik. Tunggu pula 5 bulan lagi. Maka kata Nabi SAW, beramallah, beribadahlah walaupun sedikit tetapi istiqamah. Kita dapat bangun malam 2 rakaat cukup 2 rakaat. 1 witir pun cukup. Orang kata, ustaz mana ada witir 1 rakaat? Saya maqam 1 rakaat, tuan maqam 3 rakaat. Memang hak afdalnya 3 rakaat, tapi maqam kita bukan maqam 3, maqam 1. Maka dengan 1 rakaat ini kita dapat istiqamah setiap malam 1 rakaat. Bila kita Allah bagi kekuatan, lalu Allah pindahkan daripada 1 rakaat kepada 3 rakaat. Yang ni kita nak tuan-tuan, istiqamah. Maka amalan yang istiqamah inilah yang mendapat keberkatan Allah. Baik. Dan yang diradai Allah bagimu ialah kamu menetap pada apa yang telah ditetapkan kepadamu. Kita ikutlah tuan-tuan. Ikut aja apa yang dihukumkan oleh Allah. Ada orang jumpa saya, Masya Allah, ustaz saya ngaji lama dah, tak faham. Saya kata, mengaji hak kita, memberi faham hak Allah. Mungkin Allah tahu. Mungkin bila kita cepat alim, mungkin kita sombong dan takabur. Allah suruh kita duduk dalam majlis beroleh keberkatan, tapi Allah tak alimkan kita. Maka dengan barakah kita duduk dalam majlis ilmu lah, maka kita beroleh keredaan Allah. Ada orang yang mengaji setahun alim dah. Tuan-tuan, sahabat saya 2 tahun saja tak ada kitab. Ilmu alat yang 12 semua boleh ke dia. Ilmu hadis semua boleh ke dia. Allah nak wi ke dia, nak wi ke kita. Saya kadang-kadang pernah saya cakap dengan isteri saya kata, tengok orang hafal Quran 30 juzuk, Allah cemburu. Cemburu tuan-tuan tengok orang boleh baca Quran fasih. Lepas tu saya jawab balik. Saya kata, kalau lah saya boleh hafal 30 juzuk, saya kata sombong pula saya dengan orang lain. Aku hafiz. Masya-Allah. Sombong pula. Eloklah aku bodoh. Hafal surah hak sikit-sikit ni alhamdulillah lah. Jadi kita sedar kita bodoh. Bila kita sedar kita bodoh, kita tidak sombong dengan Allah. Allah bagi ke dia, Allah tak bagi ke kita. Maka Allah tahu, kalau Allah bagi ke mu sombong dengan aku. Jadi syukurlah tuan-tuan. Syukurlah alhamdulillah. Maka kita sentiasa syukur dengan Allah, rasa rendah diri dengan Allah. Ada kadang-kadang orang, ustaz saya sakit ustaz, alhamdulillah lagi sejid 5 waktu. Alhamdulillah. Masa sihat dulu tak boleh mari sejid. Masa sakit ini kita dapat pergi sejid. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Itu tuan-tuan, bangun malam tak payah cakap Arab. Tuan-tuan cakap Melayu je lah. Bangun tengah malam, tuan-tuan terima kasih dengan Allah. Ya Allah, terima kasih sebab kau kurniakan kepada aku kebaikan. Aku boleh pergi masjid sekarang ya Allah. Terima kasih ya Allah sebab aku dapat duduk dalam majlis yang baik-baik. Terima kasih ya Allah sebab aku selamat dari perkara yang tidak baik. Tadi cakap terima kasih dengan Allah.
Bangun tengah malam tuan-tuan, kita malas zikir. Kita malas zikir. Kalau zikir, kita pun mengantuk. Biasa tuan-tuan sebut nama Allah saja mengantuk Sebut saja nama Allah mengantuk La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Degah mengantuk Ada. Tengok bola pukul 3 pagi, alhamdulillah. Jadi kita tahu kita tak boleh zikir. Kita cakap dengan Allah, ya Allah, bangun tengah malam, kita tahu kalau aku zikir aku tidur. Maka kalau zikir tidur, buat apa tuan-tuan? Maka kita maqam kita bukan maqam ahlu zikri, kita maqam ahlu sembang. Oh, kita kalau sembang tuan-tuan, Masya Allah, hebat. Jadi kita memang maqam ahli sembang, maka kita gunakan ahli kita bersembang dengan Allah. Ya Allah, aku umur dah 65, tapi aku masih lagi tak boleh buat gini, tak boleh zikir. Aku tak boleh selawat, aku tak boleh ni, ya Allah, muwilah aku. Ya Allah, terima kasih sebab mu baik sangat denganku. Walaupun aku pernah tinggal semayang kelajak subuh, letih sangat tuan-tuan, bangun subuh ke 8 pagi. Betul. Sembah dengan Allah, mu tetap wiyaku nasi dagang, ya Allah. Baiknya mu dengan aku ni, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sembang dengan Allah, sembang dengan Allah, sembang dengan Allah, sembang dengan Allah. Maka ketika itu tuan-tuan, hati tuan-tuan akan mula bersih. Bila hati tuan-tuan mula bersih, mana tanda ya tuan-tuan? Mana alamatnya? Bila hati tuan-tuan mula bersih, tuan-tuan mula berasa tersentuh dalam hati tuan-tuan. Malam tamu tak rasa apa, tak rasa benda. Sembang, tak rasa benda. Lama-lama seminggu, 2 minggu, maka tuan-tuan pun bila sebut saja ya Allah, tuan-tuan mula rasa sedih. Tuan-tuan mula rasa sedih dalam ni. Mula dah rasa. Maka rupanya Allah hendak kita rapat dengan dia. Allah nak kita apik dengan dia, nak kita rapat dengan dia. Mu bila rapat dengan aku, mu qurbah dengan aku, mu takarrub dengan aku. Takarrub bahasa Arab. Rapat dengan aku suka. Bila mu merintih dengan aku, mu merayu dengan aku suka. Tapi bila mu dah tinggalkan aku mula tak suka kamu. Ada tuan-tuan? Mudah ya dengan Allah Ta'ala ni, mudah tuan-tuan. Mudah sangat. Mudah sangat dengan Allah Ta'ala. Dengan orang susah, kita minta dengan orang marah. Tapi dengan Allah Ta'ala, kalau kita tak minta, Allah marah. Apa mudah minta dengan akunya? Hari-hari duk minta beras dengan orang. Mak, pinjam beras. Hari-hari. Oh, 3 hari marah. Balas kan. Dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah. Jika kita minta dengan Allah, walau hari-hari minta, Allah tak pernah marah. Allah suka. Kita nak minta apa tuan-tuan? Allah ada belaka. Kita nak minta apa dengan Allah? Allah ada belaka. Minta apa?
Minta dunia ada. Minta ada, minta dengan Allah. Minta benda. Tapi jangan lupa, jangan minta dunia saja sehingga kita terlupa tempat kita balik, iaitu akhirat. Minta ke dia. Mu minta dunia akui, tapi sebab mu lupa minta akhirat aku tak ui. Minta dengan dia. Minta dengan dia mereka. Ya Allah, rezekikan kepada aku dunia yang barakah sehingga dunia itu dapat aku bawa balik kepada akhirat. Minta panjang umur. Minta, ya Allah, panjangkan umur aku di dalam keredaan-Mu. Maka bila umur kita panjang dalam keadaan Allah redha, umur kita boleh buat amal soleh sebab Allah redha. Allah yang buka jalan kepada kita, jalan kebaikan. Allah buka. Kita ni tak ada benda, tuan-tuan. Tak ada apa kita ni. Sebab kita tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Baik, saya baca satu perenggan ni, saya berhenti. Kita jumpa pula bulan 3. Pengarang ada juga menyebut dalam kitab Al-Tanwir, apa yang dikehendaki Allah Ta'ala daripadamu ialah kamu diam kepada apa yang ia telah tetapkan kepadamu hingga Al-Haq Ta'ala memerintahkan engkau keluar daripadanya seperti ia memerintahkan engkau masuk kepadanya. Jadi kerja hamba ni apa? Ikut saja ketentuan Allah. Bila sakit makan ubat. Makan ubat. Tapi tak baik-baik, makan lagi. Sebab ubat tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Ada penyakit yang sembuh tidak payah dengan jalan ubat. Ada dengan jalan ubat. Saya, tuan-tuan, saya ni ada satu penyakit kena setahun sekali, tapi tahun lepas saya kena setahun 2 kali. Dia sakit kalau sebelah kita panggil barah, dalam saluran najis dalam. Bila saya kena situ, saya duduk rumah 2 minggu 14 hari. Tak boleh buat apa, duduk atas tilam. Allah tunjuk pada kita saja nak kongsi tentang berkenaan tajrid. Saya kena bulan Ramadan tahun lepas, masya-Allah, saya makan ubat baik. Saya kena pula masa bulan Muharram. Kena dalam bulan Muharram, masya-Allah. Tuan-tuan tahu, saya saja kongsi. Saya baik macam mana, tuan-tuan? Malam itu saya sakit sangat. Terlalu sakit. Saya saja kongsi dengan tuan-tuan. Sakit dia, tuan-tuan, tempat tuan-tuan luka tu, tuan-tuan ambil limau nipis, tuan-tuan perak. Tuan-tuan akan rasa sakit tu 24 jam. Itu yang saya tanggung 2 minggu rasa sakit itu. Jadi malam tu hari yang ke-9, hari ke-10 dah silap saya rasa sakit, tapi nak cakap tak berani. Takut kita tak redha. Kita gitu sengah. Takut kita tak redha dengan ketentuan Allah. Ada adik-adik saya kata, abang pergilah hospital. Saya kata, Nabi Ayub juga malu dengan Allah, apatah lagi aku. Allah wi padaku 11 bulan sihat, Allah sakitkan aku 2 minggu dalam setahun. Aku tak daya.
malu hak 11 bulan lagi. Alhamdulillah dah mati-mati lagi. Alhamdulillah dah mati lagi. Kerana ya sihat tuan-tuan. Malam itu saya pun mimpi almarhum orang tua saya, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Saya mimpi dia bawa pergi satu tempat saya tak pernah jumpa tempat ni. Dia kata ni tempat ni gini, nama dia gini, nama dia gini-gini. Saya pun pagi tu ke 5 pagi saya pun bangun tuan-tuan, saya pergi bilik air apa semua. Saya semayang, kebetulan saya semayang, habis semayang subuh semua. Saya baru terfikir, aku sakit. Apa tak rasa? Saya pun pergi tuan-tuan ke bilik air, saya pun rasa tempat sakit. Hilang sakit satu malam. Dalam masa satu malam tu hilang sakit. Tak ada bekas, tak ada benda tuan-tuan. Ini yang kita kata pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada perkara yang mustahil. Allah yang memberi penyakit dan Allah yang angkat penyakit. Macam mana Allah angkat tak tahu. Ada dengan jalan usul ikhtiar. Mana dia? Dengan jalan makan ubat. Tapi aku tunjukkan kepada kamu, ada dengan jalan tidak payah ubat. Aku yang maha penyembuhkan kerana bersifat syafi. Aku kata Allah. Ada orang nak boleh anak, nikah, kahwin serupa kita, makam kita kahwin, boleh anak. Allah tunjukkan kepada kita, ada yang dengan jalan tidak kahwin, tapi aku tunjukkan kebesaran aku, seorang perempuan yang aku kurniakan anak kepadanya. Siapa dia? Siti Maryam. Nampak kebesaran Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita dalam Al-Quran, dengan tidak payah melalui rahim, aku boleh cipta manusia. Apa dia? Berlaku ke siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tidak payah melalui rahim. Maka hebat kuasa Allah. Bila kita tengok. Jadi tuan-tuan, nak mati ni tak payahlah tunggu sebab. Kita ingat sakit jantung, ini mati ni. Kencing manis 18, mati ni. Ada? Darah tinggi 180, mati. Mapuh ni. Rupa hak sehat, hak segar mati. Hak 180 duk mati. Hak sehat, hak segar badan tuan-tuan, Allah matikannya. Aku boleh matikan kamu dengan jalan bersebab atau dengan tidak payah bersebab. Tidak payah dengan sebab sakit, mu boleh mati. Atau dengan sebab sakit juga, mu boleh mati. Baik tuan-tuan, setakat ini je saya dengan tuan-tuan pada malam ni sebelum saya tutup. Semalam di Masjid At-Taqwa Kuala Negros, saya ada bagikan wirid akhir zaman, supaya kita minta Allah kuatkan diri kita, Allah kuatkan iman kita, Allah selamatkan kita daripada fitnah alam ini. Tuan-tuan, Masya Allah, malam ni saya akan bacakan sekali lagi satu wirid 10 kali. Dia ada 4 wirid tuan-tuan. Sebab wirid ini saya boleh daripada syekh saya lama dulu. Dia kata kalau mau jumpa zaman itu, dia kata aku dok dah kata. Mu rasanya dan jumpa zaman itu, dia kata. Sempat lagi mu jumpa zaman itu. Masa ya
cerita ke saya tu umur dia 90 lebih tuan-tuan. Guru saya ni kalau dia kalau tengok dia meninggal tu, tak silap saya 100 lebih lah umur dia. Dia kalau bulu mata dia ni tutup mata dah. Tutup mata dah. Dia kalau tengok saya begitu. Dia lenggak itu. Kata mu, dia kata. Dia panggil saya Ahmad. Oh, mu Ahmad, dia kata. Satu hari saya ziarah dia. Dia pun khabar ke saya, kalau mau jumpa zaman itu, dia kata, mau bacalah wirid ni, dia kata. Aku dok dah, dia kata. Dia ceritakan ciri-ciri zaman itu, rupanya zaman sekarang. Hampirnya nak qiyamah, kita nak beramal soleh susah, rasa berat. Pagi tadi semalam kot saya bercakap di Masjid At-Taqwa yang di Kuala Negros. Saya kata orang ramai buat program ilmu, tapi orang tak ramai, orang tak berakhir nak buat program ibadat. Program mengaji banyak, satu masjid sampai 30 kali ngaji, 40 kali mengaji. Tapi program ibadat orang tak berakhir nak buat. Apa dia program ibadat? Contohnya program Qiyamul Lail. Kalau masjid buat program Qiyamul Lail, dok boleh dapat macam program mengaji. Kalau buat Qiyamul Lail pukul 3.30 pagi, nak boleh 20 orang. Berat tuan-tuan. Berat nak boleh 20 orang pun. Tak? Maka tuan-tuan, ini faedah ilmu. Apa faedah ilmu? Bila kita boleh buat ibadah. Tuan-tuan, kalau nak tahu ilmu kita berfaedah, barakah, kita boleh buat ibadah. Tapi kalau kita ngaji saja, kita tak boleh dekat dengan Allah, ilmu kita tidak manfaat. Jadi zaman ini zaman nak hampir dah Allah Ta'ala nak hampir musnahkan alam ini, dipanggil zaman alam fitan, zaman fitan. Jadi guru saya kata, mu jangan tinggal 4 wirid ni. Saya baca tiap-tiap satu wirid ni 10 kali. Kalau nak jadi rezeki tuan-tuan, tuan-tuan akan ingat dan tuan-tuan akan beramal untuk kita bertemu Allah Ta'ala supaya kita selamat. Itu ya tuan-tuan. Tapi kalau Allah tak wi ke kita, Allah akan lupakan kita. Dan Allah takkan wi kita untuk beramal, dan Allah takkan selamatkan kita. Ini yang paling kita takut. Saya akan baca tiap-tiap satu 10. Ya Allah, 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 ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Hayyu ya Qayyum. Yang ketiga, ya Qahhar, ya
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام. Tuan-tuan, Masya Allah, ulama ini dia sayang kat kita. Apa salah kalau semua perkara mereka bawa untuk balik ke liang lahat, tapi tak, mereka tinggalkan untuk kita supaya kita selamat. Itu syekh kita, tuan-tuan, guru-guru kita ni, dia sentiasa sayang kepada sekalian muridnya. Apa salah kalau mereka pentingkan diri mereka sendiri, mereka simpan wirid-wirid ni, mereka tak bagi kita, mereka selamatkan diri mereka saja. Tetapi sebab mereka ni sayang kita, macam mana Rasulullah sayang kita, sayangkan umatnya, macam itulah guru-guru kita yang mempunyai mata hati. Dia juga sayangkan murid dia supaya murid dia selamat. Tapi kalau dia nak pentingkan diri dia sendiri, aku bawa balik semua ilmu aku ke liang lahat. Ini hebat orang yang sentiasa memikirkan akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah barakahkan tuan-tuan dan Allah barakahkan saya juga. InsyaAllah kita minta dengan Allah, Allah istiqamahkan kita dalam buat baik. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang salih. Mudah-mudahan insya-Allah. Setakat ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.